Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， kami bersyukur melalui lagu ini kami diingatkan kami berharga di mata Tuhan. 感谢你，这都是诗歌，让我们知道我们在你眼中看为宝贵。 Sehingga ya Tuhan kami boleh melalui kehidupan kami apapun yang terjadi, kami boleh berjalan dengan iman kepada Engkau. 以致在我们人生的生活当中，无论我们经历什么，我们能够在信心的路程中走路。 Kami ingin memberikan hidup kami kepada Tuhan. 我们把一生献给主， Kami menyerahkan sebagaimana kami adanya kepada Engkau ya Tuhan. 我们把我们的本相献给主。 Ya Tuhan, ajar kami selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. 求你教导我们，永远要逃出喜悦， Selalu rindu ya Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. 永远的渴慕向别人传讲上帝的美善。 Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. 无论在我们生活中发生何事， Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang menopang kami. 因为我们知道你扶持我们， Engkau memelihara kami seperti pada biji matamu sendiri ya 你 Tuhan. 看顾我们，好像你眼中的同人。 Bahkan ya Tuhan, Engkau menggendong kami di dalam tanganmu yang kuat. 因此，你也用你坚固的手怀揣我们。 Dan firman-Mu berkata, jikalau kami jatuh, kami tidak akan tergeletak ya Tuhan. 你的话语也告诉我们，即使我们半地也不会扑倒， Karena tangan yang berlubang paku, tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, selalu menopang kami. 因为你钉痕的手，我们的救主永远的扶持看顾我们。 Tuhan, betapa kami menjadi orang yang beruntung ya Tuhan, karena kami mengenal Engkau. 我们是何等有福的人，因为我们认识你。 Karena di dalam Engkau ya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. 因为在主里面，我们能够得到你所赐给我 Dan 们的 kami 得 percaya 胜。 dalam seluruh pergumulan kami, dalam pencobaan kami alami, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar dalam hidup kami. 在我们一切经历的一切的征兆或是试探，你都永远帮助我们， Tuhan, ajar kami percaya kepadamu. 教导我们信靠你， Ajar kami bersandar kepadamu. 教导我们依靠你， Tuhan, terima kasih sebentar kami akan belajar firman-Mu. 教导我们待会是要读一读话语。 Kami tahu ya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau sedang menggembalakan kami. 我们知道，当我们聆听你的话语的时候，你在引导我们； Ketika kami mendengar firman-Mu, kami tahu Engkau sedang mengasihi kami. 当我们聆听你的话语的时候，我们知道你爱我们； Ketika mendengar firman-Mu, kami tahu Engkau sedang menerangi jalan kami. 当我们聆听你的话语，我们知道你在点亮我们的道路； Ketika mendengar firman-Mu, kami tahu Tuhan sedang menghibur hati kami ya Tuhan. 当我们聆听你的话语，我们知道你在安慰我们的心， Membangkitkan iman kami. 记起我们的经历， Membentuk hidup kami. 塑造我们的一生， Semakin serupa dengan Yesus Kristus. 能够越来越像主。 Oleh karena itu ya Tuhan, 因此， berbicaralah kepada kami. 求你对我们说话， Karena kami mau mendengar firman Tuhan. 让我们预备心聆听。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. 今天我们要思想上帝的话语，是从创世纪第15章。 Kejadian pasal ke-15. 创世纪15章， Saya akan bacakan bagi saudara-saudara di dalam bahasa Indonesia seluruhnya, dan saudara bisa memperhatikan Alkitab saudara. Kalau saudara yang berbahasa Mandarin bisa memperhatikan Alkitab saudara dalam bahasa Mandarin. Saya akan membacakan seluruhnya dalam bahasa Indonesia. 我只用印尼文阅读一遍，中文的请你们看荧幕或者是你的圣经。 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim
untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar firman Tuhan, menyaruhnya dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. 凡聆听上帝的话，存在心里，并在日常生活中遵行出来的人是有福的。 Saudara-saudara, Kejadian pasal 15 tidak luput daripada kaitannya dengan pasal 14. 那么，创世纪第15章不能够脱离第14章。 Saudara, Kejadian pasal 14 kita sudah renungkan minggu yang lalu. 第10章上个礼拜我们已经思想， Apa yang Abraham perbuat di pasal 14 itu berkenan kepada Tuhan. 那么亚伯兰在第10章所做的一切都是讨主喜悦的。 Yaitu Abraham menjaga kesaksiannya, kesaksian hidupnya sebagai orang beriman dibanding mendapat keuntungan dari hal yang sementara. 因为比起他得到一些利益，他的生活见证更讨主喜悦。 Oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat pertama, 所以你要注意第一节， maka Tuhan berkenan atas apa yang Abraham kerjakan. 所以上帝喜悦亚伯拉罕所做的一切。 Maka Allah berkata kepada Abraham, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. 在第一节他说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏 Saudara, 赐你。” kemungkinan Abraham menjadi takut setelah dia menang atas koalisi Kedarlaomer, saudara-saudara. 可能亚伯兰变成惧怕，因为他已经得胜了这个那个联盟的一个战争。 Karena mulai saat itu, saudara-saudara, Abraham mulai punya musuh, saudara-saudara. 从那个时候开始，亚伯兰就有敌人了。 Tetapi Tuhan menjamin, saudara-saudara. 但是上帝应许， Tuhan berkata, akulah perisaimu. 他说：“我是你的盾牌。 Tapi Allah tidak berhenti di sana. ” 但是并不停止在这里， Saudara-saudara, Allah berkata, upahmu akan sangat besar. 他说：“我要大大的赏赐你。” Saudara-saudara, yang menarik adalah respons Abraham terhadap perkataan Tuhan, upahmu sangat besar. 但是有趣的是，上帝所说的必大大的赏赐你是很重要的。 Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita menemukan ada 2 pertanyaan yang sering kali mungkin kita tanyakan kepada Tuhan dalam hidup kita. 从这个部分呢，我们可以看到有2个问题是我们时常问上帝的， Dan itulah yang Abraham tanyakan kepada Tuhan. 那也是亚伯兰问上帝的。 Yang pertama, saudara-saudara, 第一， saudara-saudara, Abraham menjawab Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu.
那么亚伯兰就说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利谢。” Di ayat 3 Abraham berkata, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. 第3节，亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。” Saudara-saudara, pertanyaan Abraham adalah yaitu terkait dengan kebutuhan yang sangat mendesak bagi Abraham. 那么亚伯兰问上帝呢，是一个很急迫的需要。 Saudara-saudara, dalam hidup kita seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada Tuhan terkait dengan kebutuhan kita yang sangat mendesak. 在我们人生当中，我们时常问上帝一些问题，是跟我们的迫切需要有关的。 Saudara-saudara, terkait keturunan bagi Abraham ini merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak. 对于亚伯兰来说，后嗣是一个很重要的迫切需要。 Kenapa disebut mendesak? 为什么是迫切的呢？ Karena saudara-saudara mempunyai anak bagi Abraham berkejaran waktu dengan umur daripada Abraham. 因为呢，对于亚伯兰来说，那个有后裔或者后代是很重要的。 Saudara-saudara, Abraham usianya sudah sangat tinggi. 那么亚伯兰的年纪已经大了， Sehingga saudara-saudara kemungkinan dia mempunyai anak masih tersisa sangat sedikit waktu. 那么他要拥有孩子的时间是很少很少。 Lalu ketika Tuhan berkata, upahmu sangat besar. 当上帝说我大大的赏赐你， Abraham berkata, buat apa semua harta benda yang kumiliki? 那么亚伯兰就说：“我拥有这一切又有什么用呢？ Buat apa seluruh kekayaan yang kumiliki? 我拥有一些财富又有什么用 Kalau 呢？ aku tidak punya keturunan. 如果我没有后代， Bukankah nanti seluruh warisku akan diberikan kepada Eliezer, yaitu kepala rumah tangga, yaitu seorang hamba dari Damsik. 那么我的一切财富不是要给我的那个管家，就是亚玛色人的以利些。 Saudara-saudara, Abraham berbicara masalah masa depannya. 那么亚伯兰所说的是他的后 Saudara-saudara, 未 Abraham 来， tahu saudara satu kali dia akan meninggal. 他知道有一天他会死， Dia tidak selamanya hidup di dunia ini. 他不能够永远活在世上。 Saudara-saudara, bagaimana dengan masa depan itu? 那么他的未来又如何呢？ Saudara-saudara, di sini, saudara-saudara, Tuhan memberikan satu janji kepada Abraham. 那么在这里，上帝赐给亚伯兰一个应许。 Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu selain anak kandungmu sendiri. 他说：“这人必不成为你的后嗣， Saudara, 你 ini 本身所 pertama, 生的才成为你的后嗣。” ini pertama kali Allah berjanji kepada Abraham tentang anak bagi dia. 这是第一次呀，上帝向亚伯兰应许有关于后代的问题。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， Allah membawa Abraham keluar 那么上帝叫亚伯兰出去， dan Allah mengulangi janjinya seperti dulu. 那么上帝再一次重复他的应许， Dia minta Abraham lihat ke langit. 他叫亚伯拉罕看上 Tuhan 上帝观 berkata, 看 kalau。engkau bisa menghitung jumlah bintang di atas. 他说：“如果能够数算天上的星星， Tuhan berkata, keturunanmu akan sebanyak itu. 那么你的后代也要如此的多。 Saudara, sangat indah, saudara-saudara, respons daripada Abraham. ”但是亚伯兰的回应是非 Respon 常的 Abraham 有趣的， kepada janji Tuhan. 就是亚伯兰怎么样的回应上 Respon 帝的应许， Abraham kepada perkataan Tuhan. 亚伯兰怎么样的回应上帝的话。 Di ayat 6, saudara. 第6节， Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。 Saudara-saudara, dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. 这里说亚伯兰信耶和华， Saudara-saudara, apakah Abraham sudah melihat Sarai mengandung? 各位兄弟姐妹，亚伯兰是不是已经看到了撒来有身孕？ Belum, saudara. 还没有。 Bukankah saudara-saudara, apa yang Abraham tanyakan kepada Tuhan adalah hal-hal yang bersifat mendesak? 那么亚伯兰问上帝的问题，是不是很一个急迫的问题吗？ Kalau bisa, itu disediakan Tuhan hari ini. 如果能够的话，上帝今天就为我预备， Setidaknya tahun depan. 至少是明年， Berikan saya tanda-tandanya. 给我一些真相。 Tapi Abraham tidak lihat tanda-tanda itu. 但是我亚伯兰完全没有看到， Abraham hanya mendengar perkataan Tuhan. 亚伯兰只是听到上帝的话。 Lalu Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. 圣经说亚伯兰信耶和华。 Saudara, apa artinya iman Abraham ini? 那么亚伯兰的信心是什么意思呢？ Yang pertama, saudara-saudara, Abraham percaya Tuhan yang akan bertindak. 那么第一，亚伯兰相信上帝必有所作为。 Yang kedua, saudara-saudara, Abraham di dalam keterdesakannya, dia percaya dengan waktunya Tuhan. 那么第二，在亚伯拉罕一切的迫切中，他相信上帝的话。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹， Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, 当亚伯兰信上帝， maka saudara-saudara perhatikan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran kepada dia. 那么你要注意，上帝呢就以此为他的义。
Apa artinya? 是什么意思呢？ Saudara-saudara, Tuhan berkenan kepada Abraham. 就是上帝喜悦亚伯拉罕， Abraham menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang benar. 上帝就以此为他的义， Karena imannya. 就是因为他的信心， Saudara-saudara, bukan karena perbuatan Abraham. 并不是亚伯兰的作为， Saudara-saudara, karena iman semata-mata. 这单单是他的信心。 Saudara, ini yang Allah mau ajarkan kepada Abraham. 这一点，上帝要教导亚伯兰。 Saudara-saudara, Allah mengajar Abraham belajar hidup semata-mata karena iman kepada Tuhan. 上帝要教导亚伯兰，你活着要单单靠着信心。 Saudara bisa tahu bagaimana kehidupan Abraham selanjutnya. 你知道亚伯兰以下的生活是怎么样的？ Saudara tahu kapan Tuhan memberikan anak kepada 你知 Abraham. 道什么时候上帝给他儿子？ Saudara-saudara, Abraham baru mempunyai anak dari Sarai pada usia 100 tahun. 亚伯兰在100岁的时候，撒拉才为他生了儿子。 Kalau saudara membaca Ibrani pasal 11 ayat 12. 如果我们看希伯来书第11章12节， Di situ dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. 所以从一个防父已死的人就生出子孙。 Dalam bahasa Indonesia yang lain. 做印尼文的另外一个翻译， Diterjemahkan malahan orang yang telah tidak mungkin mempunyai anak. 就是一个人已经完全不能够有孩子了。 Saudara-saudara, Allah menggiring Abraham sampai pada titik dia tidak punya kemungkinan dengan usahanya memiliki anak. 那么上帝呢引导亚伯兰，在他的那一个时候，他已经不可能靠自己有孩子。 Pada saat itu, saudara-saudara, 就在那个时候， Allah bertindak. 上帝有所作为 Dan。Alkitab mencatat, maka mengandunglah Sarai. 那么圣经记载，撒来就有生育了。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹， Ada satu pelajaran penting dari kisah ini. 这个故事教导一个重要的功课， Saudara-saudara, mari kita hidup semata-mata karena iman kepada Tuhan. 让我们活着单单是靠着信心。 Saudara-saudara, dalam hidup kita ada banyak masalah yang sifatnya mendesak. 在我们生活当中有很多的问题是很迫切 Mungkin 的， kau berkata kepada Tuhan, 可能你会对上帝说 Tuhan waktunya sangat mepet. 这个时间已经很急 Tuhan 迫 kalau 了。 engkau tidak tolong sekarang, ini masalah sangat besar. 如果你现在不帮助我的问题就很大， Ya Tuhan, masalah ini sudah berlarut-larut. 这个问题已经存了很久 Semakin 了， hari semakin buruk. 每一天越来越糟糕。 Kalau engkau tidak turun tangan sekarang, masalahnya bisa lebih ruwet ya Tuhan. 如果这个时候你不有所行动的话，那个问题就会很复杂。 Saudara-saudara, dari kisah ini Tuhan mau berkata kepada engkau. 从这个故事当中，上帝要对我们说， Belajar beriman kepada Tuhan. 要学习相信上帝， Percaya Tuhan pasti bertindak. 相信上帝必有所作为， Belajar percaya kepada waktu Tuhan. 相信上帝的时间 Pada waktunya Tuhan akan bertindak. 到的时候，上帝必有所 Saudara, 行为。 itulah iman Abram. 这就是亚伯拉罕的信心。 Saudara-saudara, masalah yang mendesak ada banyak dalam hidup kita. 那么我在我们生活当中有很多迫切的问题， Tapi hari ini saya ingin mengingatkan saudara. 但是今天我提醒大 Saudara, 家， sebetulnya hidup kita ini sifatnya mendesak. 实际上我们的生活是非常迫切的。 Kenapa saya kata mendesak? 为什么是迫切的 Saudara, 呢？ sebagaimana Abram menyadari bahwa dia tidak selamanya hidup di dunia ini. 就好像亚伯兰他意识到他不会永远活在世上。 Abram berkata, satu kali saya akan meninggal. 亚伯兰说有一天我必要死， Bagaimana dengan masa depannya? 那么他的未来又如何？ Saudara, pernahkah engkau berpikir? 你是否曾经想 Saudara-saudara, 过？ kita tidak selamanya dalam dunia ini. 我们不能够永远活在世上 Dan，saudara, kita tidak tahu kita sampai kapan di dunia ini. 我们也不知道在世上能够到什么时候。 Pernahkah saudara berpikir hidup kita begitu mendesak? 你或许有是否想过，我们的生 Saudara 活是不是 perlu 迫切？ memiliki kepastian mengenai masa depan saudara. 我们一定就要对我们的未来有所确定。 Pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, 你是否问上帝， bagaimana masa depanku 我的未来如何呢？ setelah saya meninggalkan dunia ini? 当我离开这个世界的时候， Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹， Seringkali dalam kesibukan kita, 可能在我们的忙碌中， seringkali dalam banyak permasalahan yang sifatnya mendesak, 在我们一些迫切的问题中， kita lupa dengan hidup kita. 我们忘记了我们当今的生 Kita 活， lupa dengan hidup kita. 我们忘记我们的生 Sampai 活。 pada masanya kita baru tahu, ternyata hidupku sudah mendesak. 到了那个时候，我们才知道我们的生活是如 Sudah 此迫 tidak ada 切， waktu lagi. 已经不再有时候 Sudah 了， sangat mepet. 已经很迫切了。 Saudara, sudahkah engkau punya kepastian setelah meninggalkan dunia ini engkau memiliki hidup yang kekal? 你是否有确定信心？你离开世界的时候，你必有拥有永 Saudara, 恒的 engkau 生命。 butuh mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup ini. 所以我们在生命当中要做一个重要的决定， Sebagaimana Abraham mengambil keputusan yang penting dalam peristiwa yang mendesak. 就好像亚伯兰在迫切的问题当中做了很重要的决定， Yaitu saudara, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. 就是亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。 Saudara-saudara,
respon yang penting kita kepada Tuhan supaya saudara dibenarkan oleh Tuhan, yaitu saudara, percayalah engkau kepada Tuhan. 所以我们对上帝的正确的那个回应，就是我们要让上帝以我们这成为我们的义。 Saudara-saudara, melalui kisah ini Tuhan mau mengingatkan saudara, Tuhan tidak bersandar kepada perbuatanmu, 我们这个故事当中要教导我们，上帝不是依靠他的作为， tapi Tuhan mau engkau bersandar kepada kekuatan Tuhan. 而是要我们相信他的作为。 Tuhan mau engkau percaya kepada apa yang Tuhan berikan kepada engkau. 上帝要我们相信他所赐给我们的。 Saudara-saudara, ketika engkau percaya kepada Dia, 如果你相信他， maka Allah membenarkan engkau. 那么上帝就称你为义。 Maka itu Alkitab berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, bahkan seluruh isi rumah tanggamu. 所以圣经说，你要相信耶和华，那么耶和华就会拯救你，甚至是你一家都会得救。 Hidupmu dan hidupku sangat mendesak. 你和我的生活都非常的急迫， Sebagaimana Abraham katakan, aku akan meninggalkan dunia ini. 就好像亚伯兰说：“我有一天我必要死。” Apalah artinya semua harta benda ini? 那么这一切的财富有什么意义 Saudara 呢？ sama dengan engkau dan saya. 你和我的问题是一 Engkau 样， memiliki berapa banyak harta dunia ini? 你在世上存着多少的财富， Saudara-saudara, tidak selamanya engkau akan pegang semua. 也不是永远都能够握紧这一些。 Semua engkau akan tinggal. 有一天你必要留下一 Saudara, 切。 apa artinya seluruh harta benda ini? 那么一切的财富有什么意 Satu 义呢 kali？engkau akan meninggalkannya. 有一天你必要 Pertanyaannya 分开 begini,。saudara. 那么，所以我们要问： Apakah engkau sudah punya masa depan setelah engkau meninggalkan dunia ini? 如果你离开世的时候，你是否有未来？ Saudara, masa depan kekekalanmu hanya semata-mata karena pemberian Tuhan. 你未来的永恒生命，单单是上帝的恩典。 Itu yang Tuhan katakan pada Abraham. 这是上帝告诉亚 Bukan 伯拉 karena 罕的， hebat kamu. 不是因为你多了不起。 Umur 100 tahun baru Tuhan memberikan anak kepada dia. 100岁的时候，上帝才赐亚伯拉罕 Supaya 孩子， Abraham tahu 好让亚伯兰 dia 知道， menerima anak semata-mata karena iman kepada Tuhan. 他能够有孩子是单单是因着上帝的 Mari 恩典。 saudara-saudara percaya kepada Tuhan. 所以我们要相信上帝。 Yang kedua, saudara-saudara, 第二， yang menjadi pergumulan Abraham adalah 亚伯拉罕的挣扎就是， ketika Tuhan berkata bahwa tanah yang kau lihat ini akan menjadi milikmu. 当上帝说你所看的地必要给你为业， Itulah janji Tuhan di pasal 12 juga, saudara-saudara. 这是上帝在12诫所赐的应 Tapi 许。 saudara-saudara, apa kata Abraham kepada Tuhan? 那么亚伯拉罕对上帝说什么呢？ Di ayat 8 Abraham berkata kepada Tuhan, 第8节，上帝这样子说： "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" 他说，我怎么知道我一定会拥有这一切呢？ Saudara-saudara, yang menjadi pergumulan Abraham adalah kepastian bahwa Abraham akan menerima janji itu. 那么，要上帝所要的应许就是啥？他什么时候才能够得到这一切？ Saudara, ini mungkin menjadi pergumulan kita juga, bukan? 可能也是我们的挣扎。 Kita mungkin bertanya, bagaimana saya tahu bahwa janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saya? 我们怎么知道上帝在这什么时候成就他的应许？ Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan engkau tidak tinggalkan saya? 我们怎么知道上帝不会撇弃我们？ Bagaimana saya tahu engkau membela saya? 我们怎么知道你维护我们？ Saudara, itu pertanyaan Abraham. Saudara. 那是亚伯拉罕的问题。 Abraham bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya tahu ini menjadi milik saya? 亚伯拉问上帝：“我怎么知道必得这地为业呢 Saudara-saudara, Abraham sadar, saudara-saudara, tanah itu bukan tanah kosong, saudara.？” 因为亚伯拉罕知道那地不是空地， Saudara, tanah yang begitu besar itu banyak raja-raja yang berkuasa tanah-tanah itu. 在这一大片地上有很多的君王掌权。 Saudara, Abraham bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya aku bisa memiliki tanah ini sesuai 所以亚伯拉 janjimu? 罕问上帝：“我怎么知道必得这地为业呢 Saudara, menarik apa yang Tuhan katakan pada Abraham.？” 但是有趣的是，上帝对亚 Di 伯拉罕 ayat 说的 9 话， Tuhan berkata begini, 第9节，上帝说 "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." 他说：“你为我取一只3年的母牛，一只三年的母山羊，一只3年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。” Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. 亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成2半，一半对着一半地摆列，只有鸟没有避开。 Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. 有鸷鸟下来落在那使畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。 Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. 日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了。
忽然有惊人的大黑暗落在他身上。 Ayat 17. 第17节， Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。 Ayat 18. 第18节， Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. 当那日，耶和华与亚伯兰立约。 Saudara-saudara, waktu Abraham bertanya bagaimana saya tahu. 当亚伯兰问上帝：“我怎么知道 Saudara-saudara, Tuhan menyuruh Abraham mengambil beberapa hewan yang tercatat Alkitab lalu dipotong menjadi dua.？” 那么上帝就叫亚伯兰取一些牲畜来配开两半。 Lalu hewan-hewan itu kecuali burung, saudara-saudara, ditaruh sebelah dan menyebelah. 那么一切的牲畜就是除了鸟之外，就是一半一半的 Alkitab 摆列。 mencatat ada burung-burung buas coba hinggap di hewan itu. 那么圣经有记载，有鸷鸟下来落 Mungkin 在那 setelah itu 牲畜 burung 身上， bangkai, saudara. 就好像是可能是一 Saudara, 些 kemungkinan setelah Abraham memotong dua daripada hewan-hewan itu, Abraham menantikan Tuhan. 当亚伯兰避开这些牲畜分成两半的时候，他等候上帝。 Saudara menantikan Tuhan cukup lama sehingga hewan-hewan itu mungkin mulai berbau. 他等了很久，因为这些牲畜已经发臭了。 Sehingga burung-burung buas mulai datang. 以色列鸷鸟下 Maka 来， Abraham mengusirnya. 那么亚伯兰就下飞，把他下 Abraham 飞。 menanti, tapi Tuhan tidak bergeming. 他还在等，但是上帝好像没有任何 Sampai 行动。 malam tiba, 直到日黑 Abraham 的时 mulai 候， ngantuk. saudara. 亚伯兰就开始 Dan dia mulai 疲倦了 tertidur， 他就要睡着了。 Saudara-saudara perhatikan, 你要注意， pada gelap malam itu 当日落天黑的时候， Allah datang. 上帝来了。 Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa ada perapian yang berasap, suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. 那么呢，上帝呢就从这个有烧着的火把从那些肉块中经过。上帝这个时候向亚伯兰立约。 Saudara-saudara, ini adalah cara orang zaman dulu bagaimana bikin perjanjian. 这是以前的人怎么样立约的方式。 Yaitu ada hewan yang dipotong, yang darah dicurahkan, lalu hewan itu ditaruh sebelah kiri dan kanan. Maka orang yang berjanji, bikin perjanjian, berpegang tangan dan melewati di tengah-tengah daripada hewan yang dipotong itu. 那么以前的人呢，就是把那个牲畜分开两半，放在左右两边。那么这个人要立约的人，他就走过这些肉块的中间。 Di situ memberitahukan mereka meratifikasi perjanjian. 那个时候他们就是立下他们的诺言。 Jikalau salah satu melanggar perjanjian harus dihukum sebagaimana hewan itu mati. 如果其中一个违反了他们的誓言，他们必要死。 Tapi menarik saudara-saudara, waktu Allah bikin perjanjian dengan Abraham, 但是有趣的是，当上帝跟亚伯兰立约的时候， saudara, Allah tidak mengajak Abraham melewati hewan itu. 上帝并没有叫亚伯兰经过这些肉 Tetapi 块， Tuhan sendiri yang lewat. 而是上帝亲自的走过。 Saudara-saudara, ini sebuah perjanjian yang tidak setara. 这是一个不是并立的一个应许。 Saudara-saudara, Allah mengikatkan diri dengan perjanjian bukan Abraham. 那么上帝亲自的向他立约，而不是亚伯拉罕。 Tuhan yang bikin perjanjian dan mengikatkan dirinya dengan perjanjian itu. 上帝亲自立约，并以他的身体来立约。 Dan tidak mengajak Abraham. 他并没有叫亚伯拉罕， Apa yang mau diberitahukan saudara-saudara? 他告诉我们什么呢？ Saudara-saudara, bagaimana aku tahu? Maka Tuhan mau berkata, semata-mata anugerah yang tidak bersyarat. 那么亚伯兰说：“我怎么知道呢？这些完完全全、单单是没有条件的恩典， Bukan bergantung kepada perbuatanmu. 不是在乎你的行为， Bukan bergantung kepada kesetiaanmu. 不是在乎你的忠心， Tapi bergantung kepada kesetiaan Tuhan. 而是在乎上帝的信实。 Dan saudara-saudara, sebetulnya Allah tidak perlu bikin perjanjian. 实际上，上帝不需要跟我们立约， Karena Allah itu setia. 因为上帝是信实的。 Tapi Allah sengaja bikin perjanjian tidak setara. Supaya manusia percaya kepada dia. 但是上帝却立了一个不是一个并列的一个立约，使我们能够相信。 Saudara-saudara, ketika Abraham tanya bagaimana saya tahu. 当亚伯兰说：“我怎么能知道 Tuhan menunjuk kepada perjanjian itu. ？”那么上帝就指向他的应许。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. 各位主所兄弟姐妹， Apa yang dikisahkan dalam kitab Kejadian ini 在创世纪这个故事中记载， adalah sebuah gambaran bagaimana Allah menyatakan perjanjian, yaitu perjanjian yang baru oleh darah Yesus. 就是上帝描绘了他跟我们所立的约，就是借着新约。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus mencurahkan darah Yesus salib
menjadi suatu perjanjian baru sehingga barang siapa percaya dia diselamatkan. 那么主耶稣就在十字架上流血洗净我们一切的罪，好让我们凡相信他的人都能够得救。 Saudara-saudara, waktu Yesus naik ke salib, saudara-saudara, Allah mau berkata kepada kita, saudara-saudara, bagaimana saya bisa menerima janji Tuhan, yaitu saudara-saudara, itu semata-mata anugerah. 当主耶稣在十字架上的时候，上帝要我们知道怎么样，他成就他的立约，是因为他接着主耶稣向我们应 Bukan 许， berdasarkan kesetiaanmu dan kesetiaanku. 不是在乎你的忠心或者是我的 Bukan 忠心， berdasarkan perbuatanmu dan 也 perbuatan. 不在乎你的作为或是我的作为， Tapi semata-mata karena kesetiaan Tuhan. 而是单单是上帝的应许， Semata-mata karena perbuatan Tuhan. 单单是上帝的作为。 Saudara-saudara, Yesus berkata, saudara, 主耶稣说。 sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 这是我立约的血，是为每一个人的所流出来的。 Saudara-saudara, dengan kematian Yesus di kayu salib, 接着主耶稣在十字架上的死， Tuhan secara sepihak membuat perjanjian dengan kita. 上帝呢就跟我们立约， Tidak tergantung dengan engkau. 不在乎你， Tuhan sendiri mengikat dirinya dengan perjanjian yang kekal. 他亲自的以自己来立约。 Sehingga saudara-saudara, barang siapa saudara menerima dia yang mati itu di atas kayu salib dan telah bangkit pada hari ketiga, saudara-saudara, maka dia menerima hidup yang kekal tanpa syarat. 所以，凡相信他人、相信那个为我们死、为我们复活的主耶稣基督，接受他的人必得永生。 Sebagaimana Tuhan berkata kepada Abraham, aku memberikannya cuma-cuma kepadamu, bukan berdasarkan perbuatanmu. Demikian juga Allah berkata dalam Yesus, bukan karena perbuatanmu, aku memberikan cuma-cuma anugerah kepada engkau. 就要像上帝对亚伯兰说：“这是我白白赐给你恩典。”就正如主耶稣在十字架上对我们说：“你们所领受的恩典是我白白赐给你们的。 Saudara, jika engkau bertanya, ”如果你问 bagaimana saya tahu Tuhan mencintai saya? 我怎么知道上帝爱我， Allah menunjuk kepada perjanjian yang baru itu. 上帝是指向他新约的 Yesus 约定。 Kristus telah mati di kayu salib bagi engkau dan saya. 耶稣基督已经死在十字架，为了你，为我而死。 Bagaimana saya tahu Tuhan menopang saya? 我怎么知道上帝扶持我呢？ Allah menunjuk kepada perjanjian baru itu. 上帝就指向新约， Ada darah tercurah di kayu salib. 就是在十字架上有流出的血， Itu bukan darah hewan. 不是牲畜的血， Itu darah anak domba Allah, Yesus Kristus yang mahal harganya. Itulah darah perjanjian. 是上帝羔羊的血，是昂贵的血，是上帝我们立约的血。 Saudara mungkin bertanya, bagaimana saya tahu janji Tuhan itu ya dan amin bagi hidup saya? 我怎么知道上帝的应许在我生活当中必定有成就呢？ Saudara-saudara, Allah menunjuk kepada perjanjian baru itu. 上帝就指向了新约所立。 Saudara-saudara, jikalau Allah tidak menyayangkan anak yang tunggal, menyerahkannya bagi kita, mati di kayu salib, apatah Allah tidak mengasihi kita? 如果上帝没有献上他的独生子为我们而死，难道不是证明上帝爱我们吗？ Saudara, sehingga Alkitab berkata apa? Saudara? 以致圣经怎么说呢？ Tidak ada segala sesuatu apapun dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. 在世上没有任何的东西能够让我们以主耶稣 Saudara, 的爱 tidak ada 隔离。 segala sesuatu apapun dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. 世界上没有任何东西能够让我们与上帝的爱隔 Saudara 绝。 tahu alasannya apa? 你知道什么原因吗？ Karena Allah telah mengikatkan dirinya di dalam perjanjian yang baru, perjanjian kekal itu. 因为上帝已经亲自跟我们立约了，就是立了新约的约。 Saudara, apapun kondisimu, 无论你的状况如何， mungkin kau hari ini dalam kondisi sangat buruk. 可能你今天处在非常不好的状 Mungkin kau 况， tahu engkau hidup dalam dosa. 你知道你活在最终， Engkau tahu engkau jauh daripada Tuhan. 你知道你远离上帝， Engkau tahu engkau pernah menyakiti Tuhan. 你知道你曾经让上帝 Mungkin 伤 hidupmu 心， berantakan luar biasa. 你的生活乱七八糟的。 Saudara, Tuhan mau berkata kepada engkau, 上帝要对你说， bukan berdasarkan perbuatanmu. 不是在乎你的作为， Aku akan memberikan kepadamu cuma-cuma. 我是要白白赐给你， Berdasarkan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. 是接着主耶稣在十字架上的作为。 Saudara, maukah saudara seperti Abraham? 我们是否要像亚伯拉罕一样？ Saudara berkata, ya Tuhan, saya percaya kepada engkau. 你要对上帝说：“上帝啊，我相信你。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ”各位主所兄弟姐妹， kita hidup di dunia, saudara-saudara. 我们活在世上， Tidak ada sesuatu yang pasti. 没有确定的事情。 Mungkin apa yang kau harapkan dalam dunia ini, engkau bisa dapatkan. 可能你在世界上所希望的，你能够 Tapi 得 apa 到 yang，kau dapatkan belum tentu memuaskan hidupmu. 但是呢，你所得到的不一定让你的生活能够顺利。 Saudara-saudara, Tuhanlah kepastian hidup kita. 上帝才是我们人生的确定， Tuhanlah yang memegang hidup kita. 上帝呢持守我们的生命。 Pertanyaannya saudara, apakah saudara mau percaya kepada dia? 问题是你是否要相信他？ Saudara, berbahagialah orang yang datang kepada Tuhan. 凡来到上帝面前的人是有福的。
Berbahagialah orang yang perlindungannya kepada Tuhan. 凡依靠上帝的人是有福的， Karena ketika badai itu datang, 因为当困难来到的时候， orang yang datang kepada Tuhan, 那些来到上帝的 orang 人， yang bergantung kepada Tuhan, 那些依靠上帝的人， dia akan tetap berdiri. 他要站立的稳， Karena tangan Tuhan yang menopang dia. 因为上帝的手扶持着他。 Saudara, saya berdoa, saudara adalah orang yang bijaksana seperti itu. 我为你们祷告，但愿你们都是有智慧的人。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， kami berterima kasih untuk firman Tuhan. 我们感谢你所赐的话语。 Pertanyaan Abraham seringkali menjadi pertanyaan kami. 亚伯拉罕的问题时常都是我们的问题。 Abraham punya kebutuhan mendesak 亚伯拉罕有迫切的需要 yang 的需要， dikejar-kejar oleh waktu. 是时间一直追逐的， Seperti sudah tidak ada waktu lagi. 就好像仿佛已经没有时间了。 Tapi dia percaya kepada janji firman-Mu. 他是要相信上帝的应许。 Abraham bertanya, bagaimana saya tahu janji ini bisa saya dapati? 亚伯拉罕问上帝：“我怎么能够知道我能够得到这个应许呢 Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. ？”所以我们感谢你， Engkau tidak perlu membuat perjanjian kepada manusia. 你不需要向人立约， Karena Engkau Tuhan yang setia. 因为你是信实的上帝。 Tetapi Engkau mengikatkan dirimu dengan perjanjian dengan manusia. 但是你自己成就你的所立的约， Agar kami dalam segala kelemahan kami percaya kepadamu. 在我们现在软弱当中，我们相信你， Bahkan ya Tuhan, perjanjian baru yang Kau berikan itu bukan dengan korban hewan. 而且你新约所立的约不是接着 Perjanjian 牲畜， baru itu dengan korban anak domba Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dengan darah yang mahal. 你新约的血是借着我们的耶稣基督的所流的血，是 Yang 昂贵的 memberitahukan 血， kepada kami ya Tuhan. 是要告诉我们， Bahwa Engkau yang berjanji, Engkau menggenapi janjimu. 你是立约的上帝，你必要 Engkau 成就 Allah 你 yang 的， Allah kebenaran itu sendiri. 你成就了你的所立的约。 Sehingga hidup kami di dalam penggembalaan Tuhan ketika kami percaya kepadamu. 因此，在我们生活被你引导当中，我们信靠你， Tuhan tolong kami dalam pergumulan hidup kami datang kepadamu. 教导我们在生活的挣扎中，我 Dalam 们来 segala 到你面 kesulitan 前。 hidup kami tidak menjauh daripadamu. 在生活的困难当中，我们没有 Dalam 远 segala 离你； kegagalan kami mencari wajah Tuhan. 在我们的失败中，我们寻求你的面。 Dan kami tahu ya Tuhan, kami akan mendapatkan Engkau. 我们知道，我们肯定要得到。 Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. 主，我感谢你的美善， Terima kasih untuk firman-Mu. 感谢你所赐的话， Bangkitkan iman kami kepadamu ya Tuhan. 请你让我们能够信心坚 Bangkitkan 定， kasih kami kepadamu. 让我们能够信靠你， Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. 因为你比我们爱你之前，你爱我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。